Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Maimunah binti PH Muhammad dan saya akan memulakan perbincangan kumpulan kami dengan pembahagian pertama tugasan, iaitu pengenalan dan perbincangan mengenai budaya rakan rundingan yang datang daripada luar negara. Dalam era globalisasi hari ini, hubungan antara negara tidak hanya melibatkan perdagangan dan diplomasi, tetapi juga komunikasi antara budaya yang berkesan. Rundingan antara bangsa yang melibatkan pelbagai negara dengan budaya yang berbeza memerlukan kefahaman yang mendalam terhadap norma dan amalan komunikasi masing-masing. Dalam senario yang diberikan dalam tugasan ini, saya telah dipilih untuk menjadi wakil Malaysia dalam satu rundingan yang dianjurkan oleh Biro Perdagangan Hal Ehwal Kebudayaan di bawah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri Amerika Syarikat. Delegasi dari pelbagai negara dan latar belakang budaya yang berbeza hadir dalam perbincangan ini. Seawal permulaan rundingan saya menghadapi cabaran dalam bentuk perbezaan bahasa, isyarat bukan lisan, dan gaya komunikasi yang sangat berbeza, terutamanya dengan wakil dari Amerika Syarikat. Menurut Brand 2024, komunikasi antara budaya memerlukan kepekaan tinggi terhadap perbezaan cara pengkodan dan penyahkodan mesej, terutamanya apabila melihatkan perbezaan dalam penggunaan bahasa, nada suara dan gerak isyarat. Dalam budaya Malaysia, komunikasi cenderung kepada gaya tidak langsung, bersifat kolektif dan mementingkan keharmonian. Sebaliknya, dalam budaya Amerika Syarikat, komunikasi biasanya bersifat terus terang, individuistik dan mementingkan pencapaian objektif secara efisien. Maka, langkah pertama sebagai wakil Malaysia ialah melakukan kajian budaya terhadap rakan rundingan, terutamanya daripada Amerika. Saya perlu memahami bukan hanya bahasa mereka, tetapi juga sistem nilai, norma sosial dan gaya perundingan mereka. Berdasarkan kajian Liu 2024, memahami budaya pihak lawan membolehkan kita mengenal pasti sama ada mereka mengutamakan keputusan secara konsensus, pendekatan logik atau orientasi berasaskan kuasa. Dalam konteks Amerika Syarikat, mereka cenderung untuk memberi fokus kepada matlamat, bersifat sangat praktikal dan lebih terbuka dalam menyatakan pendapat. Kajian budaya ini juga membantu saya mengenal pasti perkara-perkara yang dianggap sensitif oleh budaya mereka agar saya tidak secara sengaja melanggar etika komunikasi. Sebagai contoh, saya belajar bahawa dalam budaya perniagaan Amerika, interaksi yang terlalu perlahan, terlalu bersopan atau terlalu berlapik kadang-kala dianggap membuang masa dan tidak tegas. Kajian budaya bukan hanya akademik, ia satu bentuk persediaan profesional yang dapat meningkatkan keberkesanan saya dalam rundingan sebenar. Saya kini serahkan kepada pembentang kedua untuk meneruskan dengan peranan seterusnya sebagai wakil Malaysia. Terima kasih. Persiapan komunikasi lisan dan bukan lisan 23 adaptasi bahasa dan tingkah laku. Terima kasih. Pembentangan 1. Saya Nurzema binti Maruf, Metrik 290-795 akan meneruskan pembentangan ini dengan presiden komunikasi lisan dan bukan lisan dan adaptasi bahasa serta tingkah laku. Selepas memahami budaya rakan rundingan, persediaan seterusnya ialah menyusun strategi komunikasi lisan dan bukan lisan. Sebagai wakil Malaysia, saya perlu menyampaikan mesej saya dalam bahasa Inggeris dengan jelas dan mudah difahami oleh pihak Amerika Syarikat. Namun begitu, saya perlu memastikan bahawa penggunaan bahasa tersebut tidak mengandungi
simpulan bahasa atau metafora yang hanya difahami dalam konteks tempatan Malaysia. Misalnya, frasa seperti melepaskan batuk di tangga atau bagai menelan mentah-mentah adalah ungkapan yang tidak relevan dan membingungkan bagi rakan rundingan antara bangsa. Selain aspek bahasa komunikasi bukan lisan juga main peranan penting. Dalam budaya Malaysia, kita sering menundukkan kepala sedikit sebagai tanda hormat dan mengelakkan hubungan mata berterusan. Tetapi dalam budaya Amerika, menatap mata dilihat sebagai tanda yakin dan jujur. Oleh itu, saya melatih diri untuk menyesuaikan gaya badan, ekspresi muka dan juga intonasi suara agar bersesuaian dengan ekspektasi budaya mereka. Menurut Brand 2024, penyelarasan antara komunikasi lisan dan bukan lisan menunjukkan kecekapan budaya dan membina kepercayaan antara pihak. Seterusnya saya akan terangkan mengenai adaptasi bahasa dan tingkah laku yang berdasarkan teori akomodasi dan komunikasi. Teori ini menjelaskan bahawa kita akan menyesuaikan gaya komunikasi berdasarkan kepada siapa kita bercakap. Dalam kes ini, saya perlu menyesuaikan kadar pertuturan, gaya bahasa, bahkan logat saya agar lebih mudah difahami oleh rakan rundingan Amerika. Selain itu, saya mengelakkan gaya komunikasi yang terlalu berhati-hati. Sebaliknya, saya belajar untuk menyatakan pendirian dengan jelas dan menggunakan struktur ayat aktif dan tegas, tanpa mengabaikan etika ketimuran. Adaptasi tingkah laku juga termasuk dalam memahami cara mereka membuat keputusan di Amerika. Keputusan dibuat secara pantas dan individu, maka sebagai wakil Malaysia, saya perlu bersedia memberi pandangan serta membuat keputusan kecil di tempat tanpa perlu menunggu persetujuan berpanjangan seperti yang biasa kita lakukan dalam struktur organisasi Malaysia yang lebih hierarki. Dengan semua penyesuaian ini, komunikasi saya menjadi lebih efektif dan relevan dalam konteks budaya Amerika. Kini saya serahkan kepada Ramlan, pembentang ketiga, untuk meneruskan dengan bahagian seterusnya. Terima kasih pembentang kedua, saya Ramlan bin Lucy dan akan membentangkan 3 strategi komunikasi antara budaya. Walaupun wakil Malaysia boleh bertutur dalam bahasa Inggris, namun dalam situasi tertentu khususnya apabila rundingan menyentuh aspek teknikal, kontrak undang-undang atau istilah yang sangat spesifik, khidmat penterjemah profesional menjadi sangat penting. Penterjemah bukan hanya menyampaikan terjemahan literal, tetapi juga menjelaskan makna tersirat dan konteks budaya suatu kenyataan. Misalnya, jika pihak Amerika menggunakan frasa seperti cut to the case, seorang penterjemah akan memahami ini bukan bermaksud potong kejaran secara literal, tetapi sebagai terus kepada perkara utama. Penterjemah juga membantu meredakan ketegangan komunikasi apabila berlaku perbezaan persepsi. Contohnya dalam kes rundingan antara Syarikat Teknologi Malaysia dan pelabur Amerika. Pihak Malaysia menggunakan frasa, kami akan cuba sebaik mungkin, sebagai syarat ketidakyakinan, tetapi pihak Amerika menganggap ia sebagai persetujuan penuh. Jika penterjemah digunakan, salah paham seperti ini dapat dielakkan. Beralih kepada 3 strategi komunikasi antara budaya. Pertama ialah pendengaran aktif dan maklum balas reflektif. Ini bermaksud kita bukan sekadar mendengar, tapi juga mengesahkan pemahaman kita terhadap apa yang disampaikan. Contohnya, dalam mengatakan, jika Tuan mahukan cadangan penuh dihantar sebelum akhir bulan ini,
kita menunjukkan serta memastikan tiada salah paham. Strategi kedua ialah menyesuaikan komunikasi lisan dan bukan lisan, mengikut norma budaya rakan rundingan. Seperti yang dijelaskan sebelum ini, kita perlu menyesuaikan gaya bercakap, nada suara, gerak tubuh, dan juga masa kita memberi respon. Dalam budaya Amerika, kelewatan menjawab atau terlalu banyak memikir sebelum memberi maklum balas boleh dianggap tidak bersedia. Strategi ketiga pula ialah menggunakan penerjemah profesional. Seperti yang saya bincangkan tadi, selain menjamin ketepatan komunikasi yang menunjukkan profesionalisme dan kesungguhan dalam menjayakan perundingan. Ketiga-tiga strategi ini, pendengaran aktif, penyesuaian budaya, dan penggunaan penterjemah, boleh meningkatkan kepahaman, membina kepercayaan, dan seterusnya menghasilkan keputusan yang menguntungkan semua pihak. Sekarang saya serahkan kepada Puan Hamiza untuk menyampaikan bahagian terakhir pembentangan. Terima kasih kepada rakan saya sebentar tadi. Saya Hamiza binti Sahadan, nomor metrik 2900589, akan mengakhiri pembentangan kumpulan kami dengan refleksi dan implikasi komunikasi serta penutup. Melalui pengalaman dan kajian, kami mendapati bahawa perbezaan budaya bukan halangan, tetapi cabaran yang perlu ditangani secara strategik. Salah satu cabaran utama yang dihadapi semasa rundingan ialah kesukaran menyampaikan mesej dengan tepat akibat bahasa dan norma budaya. Sebagai contoh, wakil Malaysia mungkin merendah diri dengan menyatakan kami akan cuba, manakala pihak Amerika menjangkakan jawapan pasti seperti ya, kami boleh, atau tidak, kami tidak boleh. Refleksi juga menunjukkan wakil Malaysia perlu fleksibel dan bersedia menyesuaikan diri dengan norma budaya yang berbeza dalam membuat keputusan. Sebagai contoh, budaya organisasi di Malaysia sering bersifat hierarki, yakni keputusan perlu melalui beberapa peringkat kelulusan. Sebaliknya, wakil Amerika biasanya memberi autonomi untuk membuat keputusan serta-merta. Perbezaan ini memberi kesan kepada kelajuan rundingan. Oleh itu, sebagai wakil, kita perlu meramal jangka masa, struktur dan gaya membuat keputusan pihak lawan agar tidak berlaku pertembungan atau kelewatan yang tidak perlu. Implikasi daripada semua ini sangat besar baik kepada individu, organisasi maupun negara. Pada tahap individu, seseorang perunding yang mempunyai kecekapan komunikasi antara budaya akan lebih dipercayai, lebih dihormati dan berupaya membina jaringan antara bangsa yang kukuh. Mereka juga lebih mudah menyesuaikan diri dalam pelbagai suasana kerja global. Pada peringkat organisasi pula, latihan dalam komunikasi antara budaya boleh membantu mengurangkan konflik dalaman dan memaksimumkan keberkesanan pasukan retas budaya. Bagi organisasi yang sering terlibat dalam kerjasama antara bangsa, ini boleh menjadi kelebihan daya saing yang signifikan. Bagi negara seperti Malaysia yang semakin aktif dalam perdagangan dan diplomasi global, kecekapan budaya adalah aset strategik. Malaysia perlu memberi perhatian serius kepada latihan komunikasi antara budaya, bukan sahaja dalam sektor diplomatik, malah dalam pendidikan tinggi, perniagaan antarabangsa dan sektor awam. Sebagai contoh, kita boleh mengintegrasikan modul komunikasi antara budaya ke dalam kurikulum universiti dan latihan kaki tangan kerajaan, termasuk dalam persediaan bagi pegawai perkhidmatan luar negara. Sebagai penutup, izinkan saya simpulkan bahawa komunikasi antara budaya bukan sekadar kemahiran tambahan, tetapi satu keperluan asas dalam dunia global hari ini. Rundingan tidak hanya melibatkan fakta dan data, tetapi juga melibatkan emosi, kepercayaan dan persepsi yang dibentuk oleh budaya.
Dengan menggabungkan kesopanan budaya Malaysia dan keberanian menyatakan pendapat secara profesional seperti budaya Amerika, kita mampu menjadi perunding yang seimbang dan dihormati di pentas antarabangsa. Sekian, terima kasih.